أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang-orang yang jahil, duduk dengan para ulama, berkhidmat kepada mereka dan belajar dari mereka. Ilmu itu diraih dari mulut orang-orang ahlinya. Dekati para ulama dengan penuh adab yang baik, dan jangan suka membantah mereka supaya engkau memperoleh faedah daripada mereka. Ilmu mereka akan kau dapat, berkat mereka akan meliputi, dan banyak faedah-faedah lain yang akan engkau raih. Dekatilah para arif billah dengan banyak berdiam diri, dan dekatilah para zahid dengan suka mencontohi mereka. Orang arif billah itu setiap masa dia menjadi lebih dekat kepada Allah Ta'ala dari masa yang sebelumnya. Pada setiap masa akan membaru khusyuknya dan rendah dirinya kepada Tuhannya. Dia khusyuk kepada Tuhannya yang hadir, bukan yang gaib. Bertambah khusyuknya mengikut kadar dekat dirinya kepada Tuhannya, dan bertambah bisunya mengikut kadar bertambah penglihatannya. Siapa yang mengenali Allah, saya membisulah lisannya dan tabiatnya. Matilah hawa nafsunya dan kebiasaannya serta kewujudannya. Adapun lisan hatinya, lisan batinnya, ehwalnya dan makamnya serta pemberiannya akan terus menyebut-nyebut segala macam nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Sebab itulah mereka itu patut dicampuri dengan mendiamkan diri, supaya mendapat manfaat dari mereka, dan meminum dari minuman yang direnjis-renjis dari dalam hati mereka. Siapa yang banyak bergaul dengan para arif billah, kelak dia juga akan mengenal dirinya dan tunduk ke hadrat Tuhannya. Sebab itu ada yang mengatakan, siapa yang mengenal dirinya akan tunduk pada Tuhannya. Juga ada yang mengatakan, siapa yang mengenali dirinya, kenalah dia akan Tuhannya. Muslimin dan muslimat Islam penonton yang dirahmati Allah sekalian, satu pesanan ingatan Syekh Abdul Qadir kepada kita, supaya kita senantiasa untuk mendampingi para alim ulama, duduk dengan mereka, walaupun mungkin manfaatnya berbeza-beza, dan mungkin juga tujuan kita berbeza-beza. Namun dengan duduk bersama mereka, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul qaum alladhi la yashqa jalisuhum. Mereka ialah satu kelompok kaum, siapa pun yang duduk di dalamnya tidak pernah akan celaka. Maknanya, kalau seorang berada dalam madrasah ilmu, dia kadang-kadang berbagai niat. Pertama, sebab dia ikut mak dia. Dia bukanlah pergi secara niatnya, yang kita bawa anak-anak kecil kita, kita bawa remaja-remaja kita bawa anak-anak kita yang mungkin kalau tinggal kat rumah tengok TV, tinggal kat rumah main telefon, mungkin kita pun bawa, walaupun mereka tak ada niat nak belajar. Mungkin mereka datang pun tidur, mungkin datang, mungkin mereka cuba buat kerja lain.
Tetapi dengan keberadaan mereka dalam majlis ilmu, mereka turut mendapat tempias keberkatan dan kebaikan. Apatah lagi orang yang memang ada niat nak belajar. Apatah lagi orang yang memang niat nak mendapat kebaikan, nak melakukan taubat dan perubahan, maka orang ni lagi banyak rahmat yang dia dapat. Ini yang kita sebut semalam, kita mulakan, Allah sempurnakan. Apatah lagi kalau kita tahu bahawa waktu kita sedang berjalan untuk bertemu dengan para alim ulama kita, untuk berada pada majlis mereka, kita sedang berada pada jalan-jalan syurga. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan keluar daripada rumahnya demi mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke syurga. Bahkan disebut dalam hadis bahawa man kharaja min baitihi liyatlubal ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa pun yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sebenarnya berada pada jalan Allah sehinggalah dia pulang. Walaupun ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam keadaan yang ghalib. Ghalibnya kita keluar cari tugu. Mungkin hari ini berbeza. Kita bergerak, kita bersedia, siap sedia untuk dengar kuliah secara online. Kerana zaman kita mungkin berbeza. Kesempatan belajar ilmu mungkin juga berbeza. Namun bila kita nak duduk dalam majlis ulama, dalam majlis ilmu, kita tidak akan pernah celaka. Kita sentiasa mendapat kebaikan-kebaikannya. Kerana itulah kata para ulama tentang bagaimana perlunya kita punyai guru, punyai ulama untuk kita belajar. Sebagaimana disebut oleh Imam As-Sakhawi. Kata Imam As-Sakhawi rahmatullahi alaihi, innaman nasu bi syuyukhihim fa iza zahaba syuyukh fama min al-aishi. Maksudnya, kehidupan seorang itu bernilai bila dia ada guru. Bila dia tidak punya guru, bagaimana kehidupannya? Kita tuan-tuan, kalau kita sebut apa nilai hidup kita kalau kita tak ada isteri atau tidak ada suami, pasangan hidup. Semua orang tahu bagaimana menyempurnakan hidup dia. Dia mesti ada pasangan, isteri atau suami. Bukan kalau sekiranya dia tak punyai lagi, maka dia tak akan rasa dia lengkap. Dan orang juga akan terus bertanya, bila awak nak kahwin? Orang akan tanya kita. Walaupun kita kata tak, saya gini, saya dah tak nak kahwin dah. Saya memang dah tutup pintu hati saya, dah tutup pintu sanubari saya, dah tutup segala-galanya untuk kahwin. Katakan dia cakap begitu, tapi orang tetap akan bertanya, bila nak kahwin? Orang akan tanya kita, kerana ia melengkapkan hidup. Demikian juga bila kita sebut anak, orang tetap akan tanya kita, mana anak awak? Kerana itu penyempurna hidup. Orang akan tanya, mana? Maka kalau orang akan bertanya mana pasangan kita, mana zuriat orang keturunan kita, dan demikian juga yang lebih bernilai daripada itu, orang tanya, siapa guru awak? Tidak mungkin awak hidup tanpa guru. Fama'a minal aishi, fama'a minal aish. Macam mana awak hidup? Hidup macam mana? Tak ada guru. Kalau saya katakan seorang yang dia tak ada isteri, kita tak akan rasa hidupnya sempurna. Mungkin orang akan nampak dia dengan pandangan yang rendah. Tak laku, kenapa tak laku? Duit banyak, kerja bagus, orangnya bukan main, handsome juga, tak ada isteri, tak laku ke? Atau orang kata tak ada nafsu ke? Atau orang akan kata main pintu belakang ke? Umar Al-Khattab, bila dia melihat seorang yang tidak berkahwin, dia tanya, kenapa tak kahwin? Ma manaka illa al-fujur. Barangkali kamu nak buat benda tak baik lah ni. Sebab manusia ni bila kahwin, dia terpelihara daripada benda tak baik. Kalau orang tak kahwin macam hidup orang zaman hari ni, tak nak kahwin sebab dia nak main pintu belakang. Dia nak gunakan keseronokan yang illegal, haram. Tapi bila dia kahwin je, siapa pun nama dia, agama dia, kalau dia kahwin je, dia dah tutup pintu yang illegal tadi, haram. Dia tak mungkin berani curang. Melainkan dia akan ditohmah,
dicaci, dimaki, dianggap tidak setia dan sebagainya. Maka demikian juga kita, kalau saya katakan seorang dianggap tidak sempurna tanpa pasangan hidup, lebih tidak sempurna seorang tanpa guru. Macam mana orang nak sempurna? Semua perjalanan hidup kita ni ada hukum. Halal, haram, dosa, pahala, boleh, tak boleh. Yang mengetahuinya ialah para alim ulama. Sebab itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, arfa'un nasi manzilatan indallahi man kana bainallahi baina ibadihi wa humur rusul wal ulama'u. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang menjadi perantara antara dia dengan Allah. Mereka ialah rasul dan para ulama. Maksudnya perantaraannya bagaimana? Untuk kita mengetahui apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada sesuatu perkara. Kita tuan-tuan kalau tak erti bahasa Inggeris, tuan-tuan cari translator. Tolong beri faham, saya tak faham cakap apa ni. Apatah lagi benda tu penting, arham ni diberitahu. Atau telefon kita ikut bahasa Inggeris, penting ni. Kita pun tak faham bahasa Inggeris patah haram pun, kita cari translator. Apa dia nak ni? Dia kata begini, begini, begini. Itu nama kita nak tahu manual. Bila kita dapat satu benda, kita nak tahu manualnya macam mana. Kita akan tanya orang. Tentang hidup kita ni. Hidup kita ni ada hukum yang banyak di hadapan kita. Maka Allah Ta'ala jadikan para ulama menterjemahkan hukum dan memahamkan kita. Sama ada dalam persoalan ibadat, daripada solat kita sampailah haji kita, ataupun persoalan yang berkait dengan kehidupan kita, perkahwinan, hukum berkait perkahwinan, muamalah, perniagaan, jual beli kita, mana saham yang haram, mana yang halal, mana insurans yang boleh, mana tak boleh, mana dinamakan rasuah, mana dinamakan bukan rasuah tapi hadiah, benar-benar hadiah. Dan demikian juga dalam perkara yang berkait dengan zakat. Macam mana nak zakat ni? Saya ada duit KWSP, kena zakat ke? Apakah zakat bila saya keluarkan sekaligus ataupun saya keluarkan sebahagian? Atau ketika mana umur saya dibenarkan keluar, saya tak keluar, apakah zakat kena pada saya? Maka itu semua persoalan hidup yang dijawab oleh para ulama. Saya ni ustaz nak buat pembedahan. Ni saya punya lengang ni geleber, gemuk lah. Maka biar tegang sikit. Saya punya perut ni ustaz salah sikit. Saya nak suruh buat pembedahan biar jadi six pack. Saya muka saya ni ustaz kedut sikit, dia turun. Boleh tak saya nak tegang sikit? Nak cocok botok ke? Atau saya nak buat lah apa-apa bentuk amaliyah, operation, pembedahan. Tapi itu semuanya ada hukum. Ada hukum yang diketahui oleh para alim ulama, para ahlinya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tidak melakukan sesuatu melainkan mereka bertanya pada Nabi SAW. Maka Rasulullah pun wafat. Maka mereka tidak buat satu perkara melainkan mereka bertanya orang apa yang paling alim di kalangan mereka. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai madrasah. Madrasah ini sebagai suatu bentuk, kita katakan pusat pengajian. Madrasah Abdullah bin Abbas, Madrasah Zaid bin Thabit, Madrasah Abdullah bin Umar, Madrasah Abu Musa al-Ash'ari, Madrasah Abdullah bin Mas'ud. Madrasah ni kalau ialah kita faham makna sekarang sekolah, tapi maksud dahulu bukan sekolah. Madrasah satu bentuk kita namakan ialah pembelajaran yang diketuai oleh mereka. Di mana Ibn Abbas dia ada madrasah ilmunya, khususnya di Taif. Maka ramai anak murid yang hadir, maka dikenali halaqahnya sebagai Madrasah Ibn Abbas. Madrasah, sekolah. Walaupun secara kalau hari ini kita namakan tak formal, informal. Yang sebenarnya informal. Kerana pembahagian formal atau tidak formal ialah pembahagian hari ini. Mereka sebut formal, ada bangunan, ada jadual. Kalau tak formal macam kita belajar kat surau, pusat, tak formal. Sebenarnya apa pun ilmu dia formal. Kerana siapa pun yang menyampaikan ilmu, dia mesti bertanggungjawab dengan keabsahannya, kebenarannya, amanahnya. Itu yang formalnya, bukan tempatnya. Maka Abdullah bin Abbas, ini Zaid bin Thabit, ini Abu Musa Ash'ari, ini Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Umar dan sejumlah para sahabat. Kemudian lahir madrasah selepas mereka.
Daripada Ibnu Abbas, lahir madrasah 3 ulama yang besar. Atha bin Abdul Rabah, Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabar. Madrasah fiqhnya ialah Atha. Madrasah tafsirnya ialah Sa'id bin Jubair dan juga Mujahid bin Jabar. Sehingga daripada Atha, maka dikembangkan kepada muridnya bernama Muhammad bin Abi Salamah. Maka daripada Hamad, maka lahirlah imam utama, Imam Abu Hanifah, yang belajar daripada silsilah rantaian keilmuan tersebut. Maka Imam Abu Hanifah balik ke kota Baghdad, lalu lahirlah madrasah terkenal di Iraq dan dikembangkan oleh muridnya Imam Abu Yusuf, Imam Zufar, Imam Dawud At-Tai, Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, lalu membentuk madrasah sehingga tersebar jadilah mazhab Abu Hanifah. Maka daripada madrasah Abdullah bin Umar, lahirlah seorang sahabat ataupun seorang ilmuwan bernama Nafi', seorang hamba yang dimerdekakan. Bila Abdullah bin Umar melihat Nafi' ni rajin belajar, bersungguh belajar, masih belajar dia tak tidur macam kita, sungguh, akhirnya beliau menjadi orang alim. Maka daripada Nafi' tadi, berguru dengannya Imam Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Daripada Syihabuddin Az-Zuhri, berguru dengannya Imam Malik bin Anas. Daripada Imam Malik, berguru dengannya Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i mengembangkan ilmunya di Mesir. Maka lahirlah anak-anak muridnya seperti Imam Al-Muzani, Imam Buaiti, Imam Rabi' Al-Jizi, Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, sehingga berkembang mazhab Syafi'i sampai ke tempat kita. Maka Imam Ahmad pula belajar dengan Imam Asy-Syafi'i, lalu mengembangkan mazhabnya di kota Baghdad juga, menjadi mazhab Hambali yang ini tersebar di Hijaz. Demikian kita melihat rantaian yang dinamakan sebagai madrasah berkembang ilmu. Ini menunjukkan bahawa semua orang faham perlu belajar dengan ulama. Setiap zaman ada ulama'nya. Kerana itu majlis para ulama' dianggap sebagai majlis para Nabi. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau menyatakan, man arada an-nazar ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama'. Siapa yang dia nak tengok bagaimana dahulu majlis para Nabi, maka lihatlah majlis para alim ulama'. Itu gambaran Rasulullah SAW mengajar sahabat-sahabat belajar. Rasulullah membacakan qala Allah dan qala Rasul, sahabat mencatat, menghafalnya dan memahaminya. Inilah majlis para anbiya yang akan terus diwarisi setiap zaman berzaman. Kerana itu para ulama ini perlu menjadi buruan kita. Kata Maimun bin Mihran, beliau menyatakan, al-ulama hum dallati. Ulama ialah barang hilangku. Fi kulli balad. Sesuatu yang bernilai yang hilang yang akan aku cari. Contoh kita ada benda bernilai, kalau hilang cari tak? Cari. Maka ulama lebih bernilai daripada barang yang kita hilang. Perumpamaan ulama itu seperti barang berharga yang hilang yang kita akan cari di mana pun dia berada. Kita duduk dekat negeri ni kita cari, negeri ni kita cari. Kita takkan kata, saat saya dulu kat kampung ada Tok Guru saya mengaji, kat sini tak ada. Dah cari belum? Cari. Kerana Allah Ta'ala tak jadikan ulama' tu cuma ada satu tempat. Kerana Allah jaga agamanya dengan menjadikan para ulama' bertebaran di semua tempat. Dan mereka ini melengkapi antara satu sama lain. Melengkapi dalam semua perkara. Maka kalau kita duduk satu tempat, Masya Allah, duduk tempat tu subuh pengajian. Ini saya pergi tempat ni tak ada pengajian. Bayar. Tu yang saya tak belajar hari ni. Maka ini satu alasan yang tak boleh diterima. Kerana kalaupun tidak kelihatan dengan mata, bukan bermakna tidak ada. Umpama tuan-tuan yakin barang yang hilang itu ada walaupun tak nampak di mata. Yakin tak ada? Yakin Ustaz benda tu ada. Tak ada orang nampak. Memang dia, saya tahu kat mana-mana ni. Kita cincin emas kita, nama kita kahwin dulu, terjatuh. Kita tahu dia jatuh dalam rumah ni. Walau kita tak pernah nampak, setahun tak nampak, kita tu cari. Selongkar sana, selongkar sini.
lama jumpa. Oh, jumpa. Kita tetap merindui barang-barang yang hilang untuk kita cari. Maka orang yang benar dalam menuntut ilmunya, dia tak mungkin guna perkataan, oh sini tak ada ulama. Bukan tak ada, kamu tak cari. Kalau Allah jadikan setiap tempat ada orang alim, mesti ada. Sebab orang alim ni ada dua. Satu kelompok yang masyhur, yang ada syuhrah. Satu ulama yang disebut khamil. Khamil ni yang low profile, bagi tak menunjuk diri mereka, bagi tak tunjuk diri mereka. Kerana mereka berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abdal at-taqiyyan naqiyyal ghaniyyal khafif. Allah Ta'ala suka hamba yang bertakwa, yang bersih dirinya daripada dosa. Al-ghani, yang kaya jiwanya. Al-khafi, dan yang low profile-nya, tersembunyi. Tentu memang ada. Sepanjang kita belajar, kita jumpa ulama yang syuhrah. Ini senang, tengok masjid dia penuh kereta, ini syuhrah, ulama yang popular, dia ada. Tapi ada ulama-ulama yang kita mungkin tak jumpa kereta bersusun di rumahnya, di madrasahnya, tapi kita tahu keilmuan dia. Kita ambil contoh ginilah, kedai yang viral, yang bersusun orang datang, sedap tak tu? Kita kata sedap. Tidak takkan sampai beratus, sampai rebah tak? Sedap. Okey, kita terima. Hadza musallam. Kita tanya balik mukaddimah yang kedua, apakah kalau kedai tu orang tak beratur, dia tak sedap? Juga sedap. Tengok isteri kita, masak sedap tak? Beratur tak orang? Tak beratur. Kita seorang je. Bini kita masak, tanya sedap tak? Kalau tak sedap, tidur kat luar. Oh sedap Ustaz, bini saya masak. Orang beratur tak? Tak ada orang beratur. Dia privacy untuk kita. Bahkan kadang-kadang tuan-tuan makan banyak kedai, makan sedap lagi mak saya masak. Kita beratur ni 2 jam lepas makan, mak saya masak lagi sedap. Kenapa orang tak beratur? Ada gerai-gerai kita jumpa ni, sepanjang kita ikut sahabat-sahabat pergi kedai makan, dia sedap dan memang dia patut dapat 5 star, tapi dia tidak mendapat liputan yang meluas. Sebab mungkin nama restoran dia tak kecil, restoran mak 5 je, tak apa-apa glamour. Orang sekarang nama restoran puaka, glamour sikit. Restoran tunggu sampai mati, nama restoran. Nama-nama lama, restoran Cik Jo, tak glamour, tak kicik kita, tak kaci, tak fancy, tak itu. Orang sekarang dia nak benda-benda macam tu. Dia pun buku pakai surat khabar. Sekarang orang buku kotak pun cantik, jadi viral. Ni pakai surat khabar, surat khabar Cina waktu. Tapi sedap. Tuan-tuan terima tak benda? Kalau saya sebut benda betul atau tidak? Bahawa ada yang masak sedap, tapi dia tidak mendapat liputan sepatutnya. Atau dia mungkin tak nak. Kita kata awak ni masak sedap, kenapa awak tak buka restoran? Tak nak bang, saya layan abang seorang pun dah penat, nak layan orang lain. Alasan dia mungkin, tak nak bang, saya tak nak main-main dengan orang ni. Cukuplah saya masak untuk abang, masak dengan anak-anak, cukuplah, jangan marah. Dia benar. Demikian alim ulama. Ada yang Masya Allah, para alim ulama tak menang tangan dia dengan online, dengan offline, dengan waktu. Oh Masya Allah, kita tengok dia macam kita katakan madu yang dihurung oleh semut, ramai. Hatta kita nak jumpa dia pun payah. Kita nak jumpa dia, kita nak salam dengan dia. Tapi ada ulama yang Masya Allah, ini rezeki kita. Kita jumpa ulama yang bernilai, yang tidak dikerumuni oleh orang, tapi dia amat bernilai, dia amat alim, dia amat soleh. Kalau tuan-tuan jumpa, maka tuan-tuan simpan dia tu. Kalau kita baca kisah Ashabul Ukhdud, ia kisah seorang ulama yang menyembunyi diri dalam gua, yang dipelajari oleh seorang budak je. Tok guru dia tak glamour, budak tu yang glamour, yang juga berkesan tok guru dia mati, dibunuh. Tok guru dia pesan, nanti kalau ada apa berlaku jangan tunjuk ke aku tu, diam. Sebab dia kekal statusnya, tidak mahu dikenali. Dia yang telah ubah budak tu sehingga menjadi hebat. Dia yang mengubahnya, tapi dia tetap mengambil sikap mendiamkan diri. Maka saya katakan, pengalaman saya sendiri belajar, kita jumpa tuan-tuan guru kita yang memang low profile. Mereka alim, mereka pandai, tapi mereka tidak mahu duduk di tempat di mana
Manusia berkerumun. Dan mereka lebih suka mendiamkan diri walaupun mereka berilmu. Kelompok-kelompok ini sentiasa ada setiap zaman. Itu yang saya kata, kalau kita jumpa, maka kita mendapat sesuatu yang amat berharga. Kan itu kita kena cari. Tuan-tuan, kadar mana ikhlas kita mencari ilmu dan ulama', maka kadar itulah kita bertemu dengan ulama'. Dia ulama' ni satu pencarian kita. Sebagaimana tuan-tuan cari bisnes, tuan-tuan cari projek. So mana tuan-tuan bersungguh, bersatulah projek kita dapat. Bersungguh, kertas kerjanya, itunya, kita akan dapat besar. Projek kita mungkin juta, ratus juta. Demikian juga kesungguhan seorang mencari ulama'. Dan bila mana kita menjumpai para ulama', maka kita akan mendampingi mereka, beradab dengan mereka, tidak membantah mereka, mengambil segala faedah mereka. Sebab itu kata mereka, para ulama' ini seperti hujan. Yang mana pun mereka jatuh, mereka memberi manfaat. Kata Maimun bin Mihran, "Idza lam ajidhum wajad idza lam ajidhum wa hum bughyati idza lam ajidhum wa wajadtu salahal qalbi fi mujalasati ulama." Para ulama' ini adalah matlamat hidup aku. Maimun bin Mihran siapa? Dia ialah guru peribadi kepada anak Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i masyhur. Maimun, alim, abid. Dia kata, matlamat hidupku ialah para ulama'. Aku cari mereka. Kerana aku dapati bila aku duduk dengan mereka, hatiku jadi baik. Wajadtu salahal qalbi fi mujalasatil ulama'. Aku dapati bila aku duduk dengan ulama', hati aku jadi baik. Aku jadi nak buat baik. Tuan-tuan, kita kalau duduk dengan orang yang menjadikan kita nak jadi baik, berarti ini satu kemuliaan. Kita duduk dengan orang yang menjadikan kita nak jadi jahat, oh ini satu musibah. Siapa yang duduk dengan ulama' lalu dia pun berfikir nak jadi jahat? Siapa? Tak ada. Berarti itulah keberkatan majlis. Siapa pun duduk dengan ulama', dia nak berubah. Siapa pun yang duduk dengan ulama', dia nak menjadi orang baik. Dia nak jadi orang soleh. Kalau dia anak, nak jadi anak soleh. Kalau dia guru, dia nak akan jadi guru yang soleh dan mendidik anak-anak. Kalau dia seorang pekerja, nak jadi pekerja yang soleh. Dia kalau dia majikan, nak jadi majikan yang soleh. Maka ini kelebihan pada alim ulama' yang merupakan barang berharga yang perlu kita cari. Bahkan mereka ini diumpamakan sebagai sumber mata air. Tentu kalau kita sebut ulama' ni sumber mata air kita, yang sentiasa memberikan kesuburan, yang memberikan kepada kita kehidupan. Ya, kita hidup dengan hidup sebenar. Sebab seorang yang hidup dengan tahu hukum, dia akan rasa hidup sebenar. Dia nak letak nama anak dia pun dia tahu, kenapa saya letak nama anak saya macam ni. Orang hari ni kenapa letak nama anak? Sebab lawa nama tu. Tu je. Dan mereka yang dibimbing oleh para ulama', mereka tahu kenapa mereka letakkan nama anak-anak macam ni. Ia satu doa yang berpanjangan. Ia bukan sekadar satu panggilan. Ia bukan sekadar keindahan luaran. Ramai orang bila letak nama, mereka menekankan keindahan luaran. Nama bukan begitu. Nama ialah satu doa. Dan nama juga ialah suatu identiti yang telah kita target, yang telah kita letakkan asasnya. Ya, kalau seorang menamakan anaknya Khadijah, dia dah letak target. Sebab dia sudah ada ikon. Saya bila orang minta nama anak-anak, saya kata, ya, kadang-kadang ada orang yang dia bulat-bulat kat kita, Ustaz carilah nama satu. Saya akan cari nama. Sebab saya ada kriteria bila saya mencari nama. Ia mesti satu nama yang diberkati oleh Allah, yang sudah terbukti diberkati oleh Allah di kalangan para nabinya, malaikatnya, orang solehnya. Yang kedua, nama ini mempunyai makna yang baik. Yang ketiga, nama ini akan membentuk kepribadian yang baik. Yang keempat, nama ini membentuk satu doa yang dipanjat, yang dipanggil oleh semua orang. Nah, ini asas. Tapi ada orang, dia datang jumpa saya, dia terus bagi nama. Sekian nama. Saya akan tanya dia, apa maksudnya? Bila saya tanya maksudnya, berarti ia bukan nama tokoh ulama'. Saya tahu ia bukan tokoh ulama', jauh bukan nabi dan sebagainya. Bila saya tanya, maknanya apa? Oh, saya tengok buku maknanya begini. Saya nak tunjuk, kalau saya nak ajar awak, tapi itu hak awak beri nama. Beri nama ini ialah hak ayah, bukan hak ibu. Sebab apa? Bukan dia bank mak dia, dia bank ayah dia. Kalau lah nama tu tak elok, mak ayah dia akan tanggung nama. Orang akan sebut nama ni bank siapa?
Isteri boleh bagi cadangan, tapi kuasa vetonya pada suami. Dan bukan pada atuk dia. Bukan bank atuk dia. Bila bapa tu menanggung nama anak, berat nama tu ditanggung. Apa pun berlaku pada anak dia, nama dia ditanggung. Sebagai guardian, penjaga. Maka ayah paling berhak bagi nama. Tapi isteri boleh cadang. Isteri boleh cadang begini. Tapi kalau sekiranya kalau katakan dia orang bergaduh masuk mahkamah, gaduh ni nama ni, nama ni. Mahkamah akan putuskan hak ayah. Kenapa? Kerana hak nafkah pada ayah, hak bank pada ayah dibankkan pada dia, dan nafkah pada dia, menyebabkan dia lebih berhak. Siapa beri nafkah anak-anak? Ayah, bukan mak. Mak tak beri nafkah. Sebab bila ayah mati, suami mati, anak kita tu kalau dia belum balik, nama anak yatim. Bukan sah, dia ada mak dia. Tak, dia anak yatim. Berarti hatta mak dia kena hormat budak ni, dia anak yatim. Jangan ambil hak dia, duit dia. Mak ambil 1/8 je. Yang baki tadi ialah hak anak yatim. Kalau dia makan, dia termasuk golongan yang makan harta anak yatim. Dan dia akan masuk neraka. Walaupun dia ibu kan ni. Sebab dia makan. Begitu besar hak yang berkait dengan nafkah. Supaya para isteri tahu, ini anak yang dibela sekarang ialah anak yatim. Apa yang dia perlu jaga? Harta budak ni jangan diusik tanpa sebab. Apa lagi dengan tujuan untuk memudaratkan. Saya mak dia, Ustaz, saya nak ambil semua. Dia kan wajib dengan cakap saya nak ambil semua. Ambil lah kalau berani. Dalam Quran dia beritahu, alladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia sebenarnya makan api neraka. Dan dia akan disumbat dalam api neraka. Hatta kalau dia ibu pada budak tu. Sebab itu kita dalam undang-undang kita amanah raya ambil. Merayakan KIV harta tadi sehingga budak ni umur 18 tahun. Dan penjaganya boleh memohon untuk mengambil nafkah harian atau bulanan. Tapi dia tak boleh ambil semua. Sampailah dia umur 18 tahun baru dia boleh keluarkan. Itu undang-undang untuk menjaga. Walaupun zaman Rasul tak ada amanah raya. Amanah raya ini zaman kita ada. Yang antara fungsi amanah raya menjaga harta anak yatim yang belum cukup usia 18 tahun. Usia 18 tahun itu diambil dalam mazhab Abu Hanifah. Ada pun mazhab kita 15 tahun. Tapi kebanyakan bab muamalah kita banyak berpegang pada mazhab Hanafi. Termasuk dalam umur yang disebut sebagai juwana dan sebagainya 18 tahun. Itu secara undang-undang dalam mazhab Hanafi. Mazhab Abu Hanifah baliknya umur 18 tahun. Kita balik umur 15 tahun. 15 tahun bukan tahun Masihi, tetapi ia ialah tahun Qamari, Hijrah. Berarti dia mungkin awal sikit. Tahun dia awal sikit lah. Awal mungkin beberapa bulan lebih awal. Jadi ini kita namakan sebagai hukumnya. Baik, jadi kalau orang tanya saya nama, saya kata awak kalau nak beri nama, pertama biar nama tu sudah ada ketokohan. Nama yang sudah ada identiti. Kalau awak bagi nama baru Oreka lah campur sikit sana, campur sini saka, dipanggil nama Tom Yam ni. Dia campur semua, nampak lawa warna-warni, nama pelangi ni. Saya kata budak ni kesian. Sebab apa? Dia meraba-raba mencari identiti dia. Dia lihat nama dia bersendirian. Dia macam berjalan bersendirian dengan namanya. Tentu kalau nama saya Isa, saya tak berjalan bersendirian. Setiap kali orang baca Quran sebut nama Isa, maka senang hati saya. Kan nama saya dia sebut. Dia ulang baca. Senang. Saya jumpa orang kata siapa nama awak? Isa. Dia tak faham Isa. Saya kata nama saya Jesus. Jesus. Isa lah Jesus. Itunya nama tadi membawa suatu, kita katakan, kepribadian, kemuliaan. Tapi kalau nama anak kita, tuan-tuan, kita baru reka dia. Dia nak terima dalam pasaran tu susah. Benda tak establish ni susah nama. Tak establish. Tak nama baru ni. Dah gabungan, hasil gabungan nenek moyang dan segala-gala keturunan kita. Letak nama. Rentaka nama anak. Ni macam nama kereta perisai, Rentaka. Nama meriam Melayu pun ya.
nak merentakkan. Tapi dia mencari rentak hidup dia. Sebab tu bila Sayyidina Ali dia nak namakan Hasan, bila kata Rasulullah, kamu namakan anakmu siapa? Maka kata Sayyidina Ali, aku namakan anakku Harbun, perang. Kata Rasulullah, jangan. Bukan itu identiti yang baik. Harbun. Namakan Hasan, artinya cantik. Hasan. Sebab dia mana-mana cantik. Kepribadian, wajah dia semua. Lalu kata Sayyidina Ali, aku tukar nama anakku menjadi Hasan. Asalnya anak Sayyidina Ali namanya Harbun, perang. Bunyi sedap kan, Harbun nama. Lalu Sayyidina Ali dapat pula anak bernama Husain. Dia juga menamakan lagi dengan Harbun. Perang dia memang semangat perang, Harbun. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, siapa namanya kamu letak? Harbun ya Rasulullah. Kenapa Harbun? Letak nama Husain. Juga makna keindahan. Husain. Maka selain aku dan letak nama Husain. Sebab Rasulullah SAW melihat kepada identiti. Tentang nama ni bukan sekadar sebutan. Paling kurang nama kita ada makna yang baik. Itu paling kurang. Tapi nama yang baik, bila dia sudah ada identiti dia, itu lebih baik. Ada nama seperti Asia, Khadijah, Fatimah, Aisyah dan semua nama para isteri Rasulullah. Mereka sudah ada identiti yang baik. Namun semua para sahabat, mereka ada identiti yang baik. Bahkan mereka sudah disebut golongan yang Allah redha dan masuk syurga. Tetapi kita suka bagi nama anak kita yang sudah menjadi champion anak ni. Anak namanya sudah menjadi nama ahli syurga. Mudah-mudahan dia juga begitu. Ya, pasti bila dibaca kisah sahabat, didengar, dia akan rasa teruja. Oh, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, dia teruja. Namanya Bukhari, dia akan teruja. Ini hadis Bukhari. Dia akan teruja. Walau tak sama, tapi ada kekuatan. Dan ini para ulama dididik kita. Sehingga kita, hatta dalam bab nama pun dia ajar kita. Betul kita sebut para ulama ini bagaikan air yang mengalir. Satu ketika, kita bagaimana kemuliaan ulama. Aun bin Abdullah bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ada satu nasihat. Sikit nasihat. Nasihat ni kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Aun, kamu telah berikan padaku jalan keluar. Satu nasihat yang kau nampak satu kelihatan untukku. Apa nasihatnya? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, in istata'ta an takuna aliman, fakun aliman. Kalau sekiranya kamu mampu menjadi orang alim, jadilah orang alim. Tetapi kalau sekiranya kamu tidak mampu menjadi orang alim, fakun muta'aliman, jadi orang yang belajar. Dan kalau sekiranya kamu tidak mampu menjadi orang belajar, sibuk usaha tak dan, kata Aun, fa'ahibbahu, cintailah para alim ulama dan cintailah orang-orang yang belajar. Cintai mereka. Tetapi kalau kamu tak cinta juga mereka, jangan kamu benci mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, ini jalan keluar. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, nak bentuk cinta bukan senang. Nak jadi orang alim pun bukan senang. Nak belajar pun perlu komitmen pun bukan senang. Saya nak belajar. Dia kan komitmen. Kalau tuan-tuan jumpa pada ulama, mereka ada disiplin mereka, ada komitmen. Kalau jenis-jenis tak peduli, maka kita tak katakan. Mana-mana saya jumpa ulama yang alim, mereka mesti ada prinsip. Mereka mesti ada ketegasan yang tak ada pada ulama yang lain. Mereka mesti ada satu karakter. Jadi saya tak boleh penuhi komitmen. Saya nak belajar, tapi saya tahu ni tegas ni kau datang lambat. Seorang sahabat kita, ulama ni kalau nak belajar dia bagi syarat waktu. Dia ada appointment dia. Hari tu dia lambat, dia tu tak diterima sebagai murid selama-lamanya. No. Merayu tak. Saya tak bagi. Saya dah beritahu waktu ni, kenapa tak datang? Dia punya prinsip. Supaya orang tahu ilmu tu mahal. Dan cerita prinsip ulama ni, kalau nak cerita banyak, macam-macam bentuk prinsip mereka. Sebab tu setiap anak murid kena tahu prinsip. Kalau mereka nak mendampingi. Tidak, mereka tak akan dapat mencari ilmunya. Maka jadi orang alim. Tak jadi orang alim, belajar. Tak boleh belajar, cintalah mereka. Cinta pada ulama, cinta orang belajar. Tapi kalau tak cinta,
Sebab cinta ni pun bukan boleh paksa, Ustaz. Baik, jangan benci mereka. Kita paling minimum jangan benci para alim ulama. Kalaupun tuan-tuan tak cinta mereka. Saya setengah ulama mungkin saya tak sayang sebab dia bukan tok guru saya. Katakan ada orang cakap gitu. Ustaz ni je. Saya namakan ustaz ni sebagai mentor saya, ayahanda saya, sebagai tok guru saya. Habis ulama lain, bukan tok guru saya. Baik. Awak jaga satu adab ini. Kalau awak tidak boleh menyayangi ulama lain yang mungkin tidak sependapat dengan guru awak, atau mungkin juga tidak sealiran dengan guru awak, maka jangan membenci mereka. Kalau awak benci mereka, cinta awak pada tok guru awak pun tak boleh selamatkan awak. Tuan-tuan, kita ambil contoh macam ni. Kalau tuan-tuan sayang Rasulullah, sayang tak sayang? Cinta. Wajib, Ustaz. Tapi kita benci Nabi lain. Apakah kita sangka iman kita selamat? Kalau seorang tu dia cinta Rasulullah SAW, sayang sungguh-sungguh, tapi dia tak suka salah satu Nabi-Nabi lain. Saya Ustaz, Nabi Yunus saya tak suka. Ni Nabi Musa saya tak suka. Awak cakap macam tu, awak murtad. Tak berguna saya kasih sayang pada Rasulullah. Tak berguna. Sebab Allah dah sebut sifat orang beriman, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeza-bezakan mana-mana pun rasul yang diutuskan. Bukan sepakat ulama, wajib orang beriman untuk mereka mencintai semua para nabi dan beriman dengannya. Itu yang jadi pada Kristian dan Yahudi. Sebagian nabi mereka suka, sebagian tidak. Kerana itu mereka disebut kafir. Baik, kita faham kafir. Habis Ustaz, kalau tak sayang ulama kafir? Bukan kafir. Kiasan tadi untuk menunjukkan satu benda yang tak beri manfaat yang banyak pada kita. Saya sayang Imam Syafi'i rahimahullah. Kerana saya bermazhab dengannya. Saya belajar fiqh Syafi'i daripada kecil. Bertugur saya daripada daripada Rumi, pada kitab Jawi, sehinggalah kitab Arab, sehingga saya mendampingi mu'zam guru-guru kami ialah Syafi'iyah. Mu'zam kebanyakan guru-guru kami sampai peringkat universiti. Ya, kita menyintainya. Tapi kita juga diajar mencintai semua para alim ulama. Semua. Takkanlah Imam Syafi'i sentiasa doakan pada Imam Malik. Ini Imam Abu Hanifah sentiasa doakan pada Imam Syafi'i. Dan setiap ulama mereka mendoakan untuk guru mereka yang berlainan mazhab dengan mereka. Mereka menghormati, menyayangi, kerana mereka ialah orang yang sudah pun sampai pada kedudukan yang sebenar. Kita ni yang tak berapa memayis lagi bab ilmu. Kita duk sayang untuk guru kita, kita duk kutuk ulama lain. Maka ini tak betul. Tuan-tuan sayang pada tok guru tuan-tuan, itu poinnya betul. Saya silakan sayang. Tuan-tuan banyak akan dihasil dengan dia ilmu. Tapi bukan menghalalkan kita membenci ulama lain. Kalau ada ulama lain menyalahi guru kita secara ilmu, perbezaan pandangan pendapat, tidak halal kita menghina mereka. Tidak halal. Kerana berlainan pandangan. Kalau begitu, apakah kita memusuhi Abu Hanifah yang menyalahi imam kita? Apakah kita memusuhi Imam Malik yang menyalahi imam kita? Imam Ahmad yang menyalahi imam kita? Tak ada yang berkata demikian. Bermusuh mereka orang yang bodoh, yang saya kata tidak memayis dalam ilmu. Orang yang memayis dalam ilmu, dia tahu bahawa saya sayang ulama saya mencintai juga ulama lain. Saya sayang Imam Abu Hanifah, saya sayang Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan semua para ulama yang saya tahu, saya kenal penulisannya, karangannya, ilmu, saya menyayangi mereka. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i, aku sayang pada orang soleh semuanya. Walaupun aku bukan dalam kedudukan mereka, semoga aku mendapat syafaat mereka pada hari kiamat kelak. Maka kita, tuan-tuan sekalian, kalau ini yang disebut oleh Umar bin Abdul makhraj, kalau kita tak boleh sayang ulama lain, jangan benci ulama lain. Ini minimum tuan-tuan pegang sifat ini. Yang ini yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz, jalan keluar. Kadang-kadang kita tak buat puas hatilah dengan ulama lain. Dia sanggah tok guru kita, dia kritik tok guru kita. Maka apa sikap kita? Jangan memusuhi mereka. Sayanglah guru kita, tapi tidak memusuhi orang lain. Dan kalau manusia tahu praktik adab macam tu, bayangkan kasih sayang tersebar di kalangan umat Islam. Tapi tak, dia bagus, dia bercerita tentang adab dengan ulama, comel. Tapi yang dimaksudkan adab dengan ulama dia je. Tapi kalau ulama lain dia mula maki hamun itu ini, saya tak tahu macam mana orang ni boleh selamat akhirat kelak. Apakah dia menyangka dengan seorang ulama yang dikenali dia akan selamat? Tidak semudah itu. Sebab semua ada tuntutan. Sebab itu bila
mereka mengkritik pada ulama lain dengan adab. Allah tidak jadikan wali itu hanya dalam satu mazhab. Tidak. Wali itu mungkin dalam pelbagai mazhab. Dan kita tahu apa Allah sebut dalam hadis kursi, siapa yang memusuhi waliku, dia isyaratkan perang dengan aku. Tidakkah kita takut berperang dengan Allah? Oleh sebab tak halal bagi kita pada penuntut ilmu untuk kita merendahkan mana-mana ulama lain walau tidak sependapat dengan kita. Saya katakan saya sayang guru saya akan ikut panduan ilmu guru kami. Tapi bukan maksud kita tidak beradab dengan ulama lain. Kita akan beradab, memuliakan, mendoakan. Kita juga kalau jumpa dia, minta didoakan untuk kita. Saya jumpa dengan guru yang mungkin tak sealiran dengan kita, saya minta dia doakan. Tapi kita ada satu penyakit ta'assub yang menakutkan bagi orang yang tahu tentang realiti ilmu, sehingga mereka boleh menjatuh-jatuhkan ulama lain dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu bahawa malaikat sedang mencatat setiap bahasa mereka. Dan bahasa kita ni jagalah dengan siapa pun. Kalau kita dengan orang biasa pun kita jaga. Ini kan pula dengan ulama. Ketahuilah bahawa daging ulama tu beracun. Wa'lamu anna luhumal ulama masmumatun. Tahuilah daging ulama tu beracun. Maksud apa beracun? Maksudnya kalau kita ngumpat dia, kita keji dia, kita seperti makan daging beracun, terus mati. Terus mati kita. Mati apa? Mati hati. Yang disebut oleh Imam Ibn Asakir, ibtalahu Allahu bis salab. Allah akan hukum dia dengan penyakit salab, yakni penyakit mati hati. Tu ada orang kita nampak macam belajar agama tapi hati dia keras. Sebab ada wali Allah yang kamu musuh. Ada orang belajar agama watak ni memang baik. Sebab kamu sayang semua pada wali Allah. Tentang ini pada ulama yang kita dapat faedah. Lalu Syekh Abdul Qadir menyebut ulama, orang arif, orang zuhud. Mereka dalam kategori semua ulama. Tetapi dengan ulama kita ambil ilmu. Dengan orang arif billah kita banyak mengambil sikap ataupun melihat mereka, mendiamkan diri untuk mendapat satu faedah-faedah nurani yang lebih. Ya, ada ulama ni cerita hukum, rukun solat, rukun puasa, rukun haji. Ini ilmu kita ambil. Ada ulama yang berikan kepada kita nurani, satu yang bersifat nur. Nur, apa dia? Dia bukan ilmu yang kita sebut sebagai ilmu bagi kita mendirikan hukum fiqh. Tapi dia adalah ilmu yang berkaitan dengan hakikat. Hakikat apa? Kita belajar sesuatu. Kita kalau jumpa orang arif billah, kita mula belajar untuk insaf. Kita jumpa ulama, kita belajar tentang hukum. Boleh, tak boleh, halal, tak halal, haram, dosa, pahala itu. Bila kita jumpa dengan orang arif billah, kita mula belajar tentang membersihkan diri. Jumpa ulama membersihkan zahir, jumpa orang arif billah nak bersihkan hati nurani. Kita jumpa para ulama ditunjuk kita laluan yang patut kita lalu. Kita jumpa para arif billah ditunjuk tempat yang perlu kita masuk. Ulama tunjuk jalan, orang arif tunjuk tempat. Tempat mana? Kita tanya ulama, tanya orang, macam mana jalan nak pergi Kuala Lumpur? Dia tunjuk ni jalan ni, highway ni Kuala Lumpur. Dia tunjuk jalan sampai kita sampai. Kita ikut jalan memang sampai. Mana kalau orang arif tunjuk tempat mana yang patut kamu pergi di Kuala Lumpur. Itu sebagai satu analogi. Orang arif billah ditunjukkan kepada kita sesuatu yang kita makin lama makin dekat dengan Allah. Sebab dia sendiri ialah golongan yang sedang mendekatkan diri dengan Allah. Kerana orang arif billah setiap hari mereka tidak sama. Hari ke depan mereka lebih dekat dengan Allah. Kerana itulah usaha mereka untuk ke depan bukan ke belakang. Sebab itu kita tengok pertama momentum mereka sentiasa istiqamah. Ini orang arif billah. Mereka tak akan ke belakang. Mereka tak bukan jenis on off tak. Mereka on. Kita ni on ke tak on macam tu. Mereka orang arif billah, kita nampak alamat pertama, orang ini ialah golongan yang istiqamah. Oh, kita tahu ini mereka ada sifat arif billah. Kemudian yang kedua, kita tengok mereka ini semakin baik. Semakin baik. Itu yang mereka buat. Mereka tak akan jadi semakin tak baik. Mereka semakin tunjuk dekat dengan Allah. Yang ketiga, kita akan nampak blessing Allah pada mereka. Penjagaan Allah. Allah jaga mereka. Macam mana kita tahu Allah jaga mereka?
Pertama, Allah jaga perkataan mereka. Maka keluar daripada mulut mereka yang baik-baik. Yang kedua, Allah jaga sahabat mereka. Lalu kita mula nampak yang keliling dia semua orang baik. Bukan orang biasa. Dia orang-orang yang baik. Orang-orang yang saling mengingatkan, menasihati. Tentu kalau kita nama Perdana Menteri, keliling ni siapa? Bukan calon-calon orang keliling dia. Itu tim dia. Dia punya para pemikir dia semua. Ni ekonomi, ni bidang ni, ni bidang ni. Yang keliling dia bukan orang-orang biasa. Membentuk golongan pemikir yang akan membantu dia mentadbir. Sebab tu kita tengok Perdana Menteri ni, dia boleh cakap semua bidang. Sebab apa? Siapa belakang dia? Kalau saya je Perdana Menteri pun, saya pun akan bercakap semua benda. Sebab kalau saya nak bercakap tentang ekonomi ni, penasihat ekonomi saya, Profesor Ulung, dia beritahu Ustaz ataupun Datuk cakap macam ni, macam ni. Maka saya cakap. Yang cakap ialah bahasa hikmah daripada orang paling pandai saya ada. Lepas tu kalau tuan-tuan perasan, siapa pun jadi Perdana Menteri, nampak dia macam bijak je. Dia mengaji belaka, dia kan dulu ni doktor kulit. Yang ni dulu belajar syariah, Universiti Malaya, Akademi Islam Universiti Malaya. Yang ni pula belajar akaun. Yang ni pula belajar bidang ni. Tapi dia boleh bercakap semua benda. Bab agama pun bercakap pandai. Keliling dia siapa? Siapa keliling dia? Penasihat agama dia mahu 7-8 orang. Semua yang profesor-profesor. Semua kalau bercakap terus dia punya pada rumusan. Terus bercakap tentang matan dia. Sebab tu saya tak heran kalau Perdana Menteri bercakap nampak cerdik. Saya heran bila dia bercakap nampak bodoh. Nampak cerdik ya? Kerana mereka dikenal orang bijak. Jadi orang hari bilang, macam mana kita lihat rahmat Allah, siapa keliling dia? Kita takkan jumpa kelilingnya melainkan di kalangan orang baik-baik. Itu cara kita nak kenal orang arif billah. Pertama, istiqamah, kekuatan. Yang kedua, kita nampak mereka makin ke depan. Hari mereka lebih baik. Kita nampak. Yang ketiga, kita nampak pemeliharaan Allah padanya. Macam mana? Perkataannya dan juga orang sekeliling dia. Sebab itu kalau kita masih belum dapat memilih siapa sekeliling kita, kita tak mungkin dekat dengan Allah. Saya ikut dang, siapa nak baik-baik tak. Awak kena pilih siapa sekeliling awak. Kita tuan-tuan, kereta kita boleh muat 4 orang. Takkan tuan-tuan nak masuk sumbat 5 orang? Tak logik. Atau nak sumbat 7 orang? Tuan-tuan kena cari 4 orang. Kerana kereta ni muat 4. Kalau kereta ni muat 6 orang, 6 orang je. Tuan-tuan tak akan pilih 7 orang. Sebab dia 6. Dalam hidup kita, untuk bertemu dengan Allah, berapa orang kita perlukan? Yang benar-benar memang membantu kita. Dalam perjalanan, kita sedang melakukan perjalanan. Kalau tuan-tuan ikut dang je sumbat, dia jadi macam lori sayur, perjalanan kita lambat. Boleh bawa 60 lori sayur. Tapi kalau kita pandai pilih kawan, sampai satu kereta cuma 2 orang, dah jadi kereta Ferrari kita, cepat sampai. Sebab itu yang kawannya ramai, dia ni tangkap muat sumbat. Dah jadi macam lori ayam. Maka tanya dia nak pergi Kuala Lumpur berapa jam baru sampai. Itu belum kira orang semua tutup hidung kalau dia lalu. Lori ayam semua tutup. Itu belum lagi lori khinzi. Maksudnya kalau orang kita bawa tu jahat, buruk, bermasalah, tu perjalanan kita lambat. Kita dah masuk umur, dah senja ni, takkanlah kita masih belum sedar benda ni. Kita kena kurangkan beban. Antara benda yang jadi beban kita ialah kawan-kawan yang tak baik. Itu beban. Sebab kita baru nak jadi baik sebelum masa ni. Tiba-tiba dia twist kita macam tu, dah ke lain pula gitu. Baru kita nak sebelum masa bertakwa pada Allah, dia twist sikit lah. Bukan lama sekejap. Kita pun mula cenderung pada apa yang pernah kita tinggalkan dulu. Jadi, jangan cari penyakit. Jadi kenali orang arif. Dan bila Syekh Abdul Qadir menyebut ada pula namanya orang zuhud. Kamu jumpa orang zuhud. Apa maksud zuhud? Ialah orang yang tahu nilai dunia berapa sen. Kita orang paling bijak. Ialah orang tahu setiap benda ada harga dia berapa. Kalau kita biasa, tuan-tuan biasa ke pasar, tuan-tuan biasa meniaga, tuan-tuan biasa main harga bar, kita tengok dah tahu berapa harga. Orang kontraktor, saya bawa kontraktor, saya kata tolong estimate bangunan saya buat ni. Dia pun tengok berapa keluasan dia, Ustaz. Saya kata dia punya belak 15,000 kaki persegi. Kalau 15,000 Ustaz, paling murah saya boleh letak. Kalau dia sedekah kau Ustaz 2.5. Dan nomornya mesti 3 juta. Sebab RM200 sekaki persegi. Kalau 15,000 3 juta. Terus dia dah tahu harga dia.
Dan orang zuhud ialah orang yang tahu harga dunia. Yang ni kontraktor dia cuma tahu harga bangunan. Yang ni yang biasa beli barang basah, dia boleh tahu harga pasaran ikan ni berapa sekilo, sayur berapa. Yang ni yang biasa beli barang-barang hardware, tahu ni berapa. Yang ni setiap orang dia tahu nak estimate harga. Orang zuhud ni tuan-tuan, dia tahu berapa nilai dunia. Ini dunia sementara, tak ada nilai. Ini kalau bernilai, kalau guna pada jalan Allah. Tidak jadi sampah. Ini macam ni. Tuan-tuan, bila tengok orang zuhud, contoh dia, macam mana dia mampu meletak nilai sebenar. Jadi belilah barang tu ikut penilaian dia. Kita kalau nak ambil dunia, boleh. Tanya orang zuhud, macam mana kita nak ambil. Kalau saya katakan saya beli kereta, saya tak nak kena tipu. Saya tanya orang tahu tentang nilai. Saya kata ni kereta, kalau recon 2017 berapa? Oh Ustaz, kalau kereta recon, kita tengok dia punya condition dia. Kalau dia good condition Ustaz, ini Ustaz boleh bayar 200,000. Kalau dia bagi 200,000 ke bawah, memang murah, ambil. Saya tanya konsultan saya, kalau nak ambil kereta. Kita nak ambil dunia, kita ambil contoh orang zuhud. Ni Ji, kalau Haji ambil dunia ni Ji, tak sembahyang maghrib Ji. Mesti tak sembahyang maghrib. Jadi kena tinggalkan. Ni Ji, kalau Haji ambil projek ni, habis masuk neraka. Kenapa? Rasuah. Habis. Ni kalau Haji ambil benda ni, habis. Ini boleh rosakkan kita. Dia tahu Haji, kalau Haji kawang yang ni, habis. Ini orang zuhud, dia pandai menilai. Sehingga kita jadikan dia konsultan kita. Contoh dia dalam mengambil dunia. Dia ambil dunia tanpa melalaikan dia dari ingat Allah. Kata kita ada ulama yang kita ada ilmu, kita ada orang arif yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Kita ada orang zuhud untuk menilai dunia yang kita nak ambil. Maka bila mana dia berbeza Ustaz, bila ulama atau kita kena cari arif pula, ataupun ada yang serentak arif yang duduk pada ulama. Baik, bila kita sebut tentang para alim ulama, tadi kita dah katakan para alim ulama setiap mereka darjat berbeza. Kita bila jumpa para ulama, kita mula nampak ini ulama ni dia ke depan ke sini. Ini ulama ni dia ke depan ke sini. Jadi kita mula nampak kategori-kategori mereka. Mereka ini semua para wali Allah dan mereka ini semua para alim ulama. Tapi kita akan nampak perbezaan. Sebab tu kita kena ramal untuk guru. Lalu kita mula lihat kecenderungannya di mana. Kita mula nampak kesungguhannya di mana. Kita boleh nampak ke mana dia nak bawa kita. Kita nampak dia nak bawa saya ke mana ni. Maka di sini kita dapat mengenali orang yang lebih dekat. Sebab itu kita lihat dan kita baca kisah ulama, guru mereka 1,000, 800, 500. Tapi siapa yang mereka damping? Dan banyak guru lalu mereka mendampinginya. Seperti Imam Syafi'i. Banyak tu guru. Kira berapa guru Imam Syafi'i? Lebih pada 200 orang. Tapi last kali dia damping siapa? Dia damping Imam Malik. Sehingga dia gelar sebagai tongkat Malik. Kita nampak segala kelebihan ada pada Imam Malik rahmatullahi alaih. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ada ramai ulama yang dia belajar. Akhirnya dia damping dengan siapa? Ini Abu Isa At-Tirmidzi sebagai contoh. Ataupun Imam Muslim. Dia gurunya juga hampir 1,000 orang, 800 orang. Tapi siapa dia damping? Imam Bukhari. Waktu Imam Bukhari berselisih pendapat dengan Imam Az-Zihli atau Az-Zuhli, maka kata Imam Muslim, aku bersama Imam Bukhari dan aku buang hadismu. Yang diambil daripada Imam Az-Zihli. Kerana melihat Imam Bukhari lebih nampak ke depan. Maka setiap ulama ini, bila kita kenali, kita akan nampak kepakaran mereka dan keutamaan. Contoh tuan-tuan, kita tengok mekanik lah. Tuan-tuan dah kenal ramai mekanik, hantar kedai kereta. Semua mekanik belaka, tapi kita boleh nampak spesialis dia kat mana. Ustaz, kalau nak pakai aircon, Ustaz kedai ni. Yang tu pun dia pandai Ustaz, tapi kadang-kadang aircon tu jadi biasa je, dia tak sejuk sangat. Yang ni kalau dipasang aircon macam aircon rumah Ustaz. Sejuk dia. Ni buat tukar tayar. Kedai tu memang kedai tayar juga, tapi tayar ni lagi bagus. Dia buat balancing sekali. Lepas tu tayar dia tayar latest, berjenama, harga dia kompetitif. Ni semua toket tayar dan mereka ni expert dalam bab tayar. Tapi yang ni ternyata lebih nak kebaikan untuk kita. Maka kita akan kedai tu je. Tapi kita tak nafikan kedai tayar lain. Dan bila kedai tu tutup, memang kita akan pergi kedai lain. Dan kita redha dengan kekurangannya. Kita kena redha kekurangan sebab kita tak jumpa yang lebih. Jadi para alim ulama ni tuan-tuan sekalian, mereka akan kita nampak bila kita damping lama-lama, kita akan nampak ke mana mereka sebenarnya. Dan siapa mereka? Apatah lagi bila kita mengetahui mereka ini orang-orang yang
Bukan sekadar mendidik kalangan orang awam, mereka mendidik para ulama. Ini ada ulama yang mendidik ulama, yang mendidik para ulama, yang disebut sebagai guru besar pada ulama. Itulah keluar istilah Syekhul Islam. Syekhul Islam seperti Imam An-Nawawi rahimahullah. Kerana yang mengambil ilmu dia bukan orang awam macam kita je, para alim ulama. Disebut Syekhul Islam. Dia sebut imam seperti Imam Syafi'i. Yang belajar Imam Syafi'i bukan orang awam macam macam biasa, tapi para ulama besar. Atau kalangan mereka nak belajar bahasa ini, Usman Al-Mazini, anak murid kepada Sibawahi, pakar bahasa Arab terkenal. Dia sentiasa hadir majlis Imam Syafi'i. Dia kata apa? Sebab aku nak cari salon nahu ni kat mana. Tapi aku tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Imam Usman Al-Mazini ini anak murid paling alim Sibawahi, Imam Sibawahi, dalam bidang bahasa Arab. Nak beritahu alimnya Imam Syafi'i, tata bahasa pun cantik. Ini kalau kita sebut dia ceramah bahasa Melayu, guru bahasa Melayu kata dia memang guna standard bahasa Melayu 100% pure punya. Dia lulus bahasa Melayu dia. Dia sampai pakar bahasa pun duduk. Jangan kata yang lain-lain. Pakar hadis Abdul Rahman Al-Mahdi juga duduk dengan Imam Syafi'i. Walau dia pakar hadis. Dia kata kita semua ahli hadis, terkunci dalam memahami hadis, sehingga datang orang ni buka kunci tu. Artinya mereka ini lebih ke depan. Sebab itu Imam Syafi'i ialah satu ulama yang unik, sehingga mereka disebut imam, diikuti oleh semua para ulama yang lain. Maka orang arif billah, zuhud, mereka ini semua kelompok ulama. Tapi kita mula mengenali mereka, spesialis mereka dalam membawa kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.